Assalamualaikum dan salam hormat. Bersua lagi dalam siri istimewa Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan ataupun FEN, Financial Education Network, yang bermula 2 minggu lalu sebenarnya, dan kali ini episod kedua masih lagi kita ingin membincangkan berkenaan dengan strategi literasi keuangan yang mana sebenarnya ingin kita pupuk dalam kalangan rakyat Malaysia supaya ia sama-sama menjadikan masyarakat di negara kita ini masyarakat yang mampu membuat keputusan keuangan yang bijak dan sekaligus tidak terlibat dengan tekanan ataupun bebas daripada sebarang kesilapan pengurusan keuangan. Jadi bersama dua tetamu saya di studio malam ini, secara khususnya malam ini kami ingin menarik perhatian anda sebenarnya untuk berbijaksana dalam mengurus keuangan, terutamanya soal pengendalian hutang. Kerana itulah kita ada wakil daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai salah satu inisiatif ke arah kesejahteraan keuangan ataupun financial wellness untuk rakyat Malaysia. Jadi seperti biasa kita alu-alukan anda untuk mengajukan sebarang soalan ataupun pandangan di dua talian telah pun kita sediakan 0320594624 ataupun 0320594625. Siaran kita ini juga boleh disaksikan secara langsung menerusi Facebook Live Bernama TV. Dan saya perkenalkan kedua tetamu kita. Kita cakap selamat datang kepada Encik Mansor Ali, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Khidmat Pelanggan Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit AKPK. Apa khabar Encik Mansor? Baik, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih juga kerana bersama dengan kami. Dan Puan Nirmala Supramania merupakan Ketua Unit Pembangunan Modul Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK. Terima kasih Puan juga ya. Terima kasih. Okey, mungkin pertama sekali kita kena sentuh tentang ini, tentang AKPK itu sendiri dan imej yang datang bersama-sama dengan AKPK. Mungkin Encik Mansor perlu jelaskan peranan AKPK ni sebab ramai juga yang mungkin ada sedikit skeptikal dan merasakan dengar AKPK je dia rasa macam habislah saya, ni insolvensi ni. Ada sedikit kekeliruan mungkin di situ. Mungkin boleh Encik Mansor mulakan. Baik, terima kasih Serina, terima kasih Bernama dan terima kasih FEN kerana memberi peluang kepada kita untuk ruang bicara hari ini. Seperti yang Serina maklumkan tadi, memang benar yang AKPK ditubuhkan oleh Bank Negara pada tahun 2006, dah 13 tahun dah tu. Jadi pada peringkat awal penubuhan AKPK, fokus AKPK adalah kesejahteraan keuangan. Pada masa tu perkhidmatan yang diberikan oleh AKPK adalah pengurusan keuangan dan kaunseling keuangan. So orang dengar kesejahteraan keuangan dia rasa macam kalau keuangan saya sejahtera maksudnya saya kaya ni. Bukan macam tu ke macam mana? Dia bergantung. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok sebab fungsi AKPK nombor satu adalah kaunseling keuangan. Okay, kaunseling keuangan kita memberi ruang kepada orang ramai yang ingin berbincang dengan kaunselor kita berkenaan dengan hal ehwal keuangan dan hutang. Sebab mana apa-apa perkara berkenaan dengan keuangan, berkenaan dengan hutang, boleh datang untuk berjumpa kaunselor dan berbincang. Ramai orang beranggapan bahawa kaunseling kredit ni disediakan untuk orang yang bermasalah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya sasaran kaunseling keuangan AKPK adalah dua. Satu, mereka yang memang dah bermasalah, dan nombor dua, mereka yang belum bermasalah tapi ingin membuat keputusan keuangan. Bermakna sebelum membuat apa-apa komitmen keuangan, datang berbincang dengan kaunselor kita untuk membuat keputusan yang betul. Okey, yang kedua adalah ini untuk orang yang memang dah bermasalah. Bermakna ada hutang tapi ada masalah untuk bayar hutang. Di dalam program ni AKPK akan berunding dengan pihak bank pelanggan tersebut untuk menstrukturkan semula pembayaran balik pinjaman. So melalui program ni dipanggil program pengurusan kredit ataupun PPK, kita akan membantu pelanggan supaya mereka dapat membayar hutang pada amount yang lebih rendah, dan kita pun boleh mencadangkan untuk pelanggan diberikan kadar faedah yang lebih rendah. Okey, dan paling penting sekali di dalam program ni kita mahu pelanggan membayar hutang mengikut kemampuan. Jadi itu kaunseling keuangan dan program pengurusan kredit. Manakala perkhidmatan ketiga adalah pengurusan keuangan. Okey, pengurusan keuangan bermakna terbuka kepada semua. Okey, untuk orang yang ada duit, nak menguruskan duit banyak, macam mana nak menguruskan duit sikit, macam mana nak menguruskan, itulah pendidikan keuangan. Dan saya ingin maklumkan
kaunseling keuangan dan program pengurusan kredit memang diwujudkan di AKPK untuk membantu mereka yang menghadapi masalah krisis keuangan. Jadi perkhidmatan ini diberi percuma kepada orang ramai. Memang percuma, tidak akan ada apa-apa bayaran. Jadi kepada mereka kan saya membuat seruan awal ni kepada mereka yang terasa terbeban dengan keuangan disebabkan COVID-19 sekarang, segeralah datang berjumpa dengan AKPK. Sebenarnya di dalam kedua-dua perkhidmatan tadi, iaitu kaunseling keuangan dan pengurusan kredit, memang terdapat juga di dalamnya elemen pendidikan keuangan. Okey, tapi untuk maklumat lebih lanjut berkenaan pendidikan keuangan, saya serahkan kepada sahabat saya, Nimala. Dan Puan Nimala pun memang dari Jabatan Pendidikan Keuangan lah. Saya dari Jabatan Pendidikan Keuangan. So selalunya bahagian Cik Mansur ni penyelesaiannya yang dah ada masalah. Bahagian kami ni pencegahan. Bagaimana kita nak mencegah, merancang dahulu lebih terbaik kan. So, jadi maksudnya pergi kepada Cik Mansur dulu ke pergi kepada Puan Nimala dulu? Dia lain. Dia macam kami ni bagi pendidikan kewangan. So bila kami bagi pendidikan kewangan, dia ada dua. Tu yang mereka yang ada masalah, dia akan sedar dia ada masalah. Sebab antara faktor yang kita nampak ialah ramai yang tak mencari bantuan adalah mereka tak sedar lagi. Mereka tak terasa yang mereka ni ada masalah kewangan. Sebab tabiat biasa ialah kita akan mengambil hutang baru untuk selesaikan hutang lama. So kita akan berterusan macam tu sampai satu tahap bila tersekat. So sebelum sampai tahap tu kita nak mencegah, janganlah sampai terlalu lambat. So pendidikan kewangan ni, satu, kita boleh memberi kesedaran. Ramai yang kadang-kadang bila kita bagi taklimat, dia tersedar, oh saya ni rupanya kategori ni. Betul. Lepas tu dia cepat-cepat akan mencari bantuan. Satu lagi macam Cik Mansur cakap, yang memang ada duit dan dia tak pasti dia nak buat apa. So jadi pendidikan kewangan ni sangat penting sebab dia dapat membantu seseorang tu merancang dengan baik. Sebab kalau kita tak merancang, walaupun duit banyak, kita akan gagal juga kalau perancangan tu tak ada. Sebab saya dah ada kat AKPK dah dekat 11 tahun ni. Saya pernah jadi kaunselor dulu. Saya pernah lihat mereka yang bergaji 1,000 pun datang ke AKPK, yang bergaji 35,000 sebulan pun datang ke AKPK. So kenapa yang bergaji tinggi tu pun ada masalah? So kalau kita lihat semula ialah pada perancangan dia. So perancangan tu pendidikan dia tak ada. So oleh tu AKPK dia ada pendidikan kewangan untuk membantu mereka menguasai kewangan ni. Bagaimana nak mengatur. So topik-topik yang kami ajar adalah dari segi pengurusan aliran tunai, asas meminjam, sebelum meminjam nak tengok apa. Lepas tu kami juga ada atas pelaburan, pengurusan risiko, sampai dia ke retirement, persaraan. So macam mana nak bersara dengan selesa, dengan senang. So tu yang dalam pendidikan kewangan kita. So pendidikan kewangan kita adalah melalui face to face. Kita ada kelas, taklimat, dan baru-baru ni kami juga telah melancarkan online learning, pembelajaran atas dalam talian ya di power.akpk.org.my. So pembelajaran dalam talian ni sekarang ni mengikut krisis kita pun waktu MCO kan, so senang. So ramai orang dia dapat masuk belajar, ada kursus-kursus percuma, so dapat belajar untuk cara menguruskan kewangan. Okey. Mungkin ia membawa juga kita kepada persoalan asas kenapa sehinggakan AKPK perlu diwujudkan. Seserius mana masalah literasi keuangan dan apa sebenarnya masalah rakyat Malaysia yang menyebabkan mereka tidak boleh menguruskan hutang dengan baik? Mereka lebih kemahuan daripada kemampuan ke, ataupun memang semata-mata pengurusan itu sahaja ke, ataupun apa sebenarnya dilema masyarakat kita? Kalau mengikut rekod AKPK, sebab bagi mereka yang datang untuk kaunseling, kami ada bertanyakan kenapa ada masalah hutang ni. So mengikut rekod kami, kalau ikut yang terbaru, 36.7% mengatakan mereka menghadapi masalah ni disebabkan tiada perancangan. Dan 34% menyatakan kos hidup. So keduanya sebenarnya berkaitan. So bila kos hidup ni kita tak meningkat, kita tak
kita tak sustain, kita tak merancangkan betul untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. So sebenarnya dia berkaitan. So jadi kita dapati kalau ikutkan kajian AKPK memang itu faktornya. Sebab tu kita tanya lebih mendalam, kenapa merancangan tu saya ambil pinjaman ni saya tak kira dengan betul berapa sepatutnya saya boleh ambil, ya, berapa sepatutnya yang saya mampu. Katakan saya nak beli kereta ni, ya, saya nak beli kereta ni. Kalau saya nak beli kereta ni, saya tak boleh just ambil ansuran dia. Sebab ada faktor-faktor lain, kos-kos lain berkaitan kereta tu yang saya tak ambil kira. Tapi bila kita nak pergi ambil pinjaman, senang je. Kita kira berapa ansuran dia, tengok gaji mampu ke tak mampu, kan? Lepas tu kita tak mengira kos-kos berkaitan lain, yang berkaitan, ya, yang lain. So jadi ini yang contoh kecil lah kalau nak diberitahu, kan. So jadi kita nampak macam faktor-faktor ni pendidikan dia tak ada. So dia tak merancang kalau nak dapat gaji, macam mana cara dia merancang, berapa persen kita kena tinggalkan, contohnya itu semua memang ada sifir, ada formulanya. Ada formulanya. Katakan berapa persen kena simpan. Selalu saranan kami simpan dahulu sebelum berbelanja. Dulu kita diajar kalau dapat duit, dah belanja, ada baki, simpan. Nak dapat baki tu memang susah. Betul. So jadi kita kata simpan dulu. Simpan dulu kemudian berbelanja. So katakanlah saya pergi kedai, saya bawa RM100, mesti habisnya. Betul. Tapi kalau saya simpan RM10, saya bawa RM90. Jadi saya dapat belanjakan RM90 je. So 10 tu ditinggalkan. So konsep macam tu yang kita perlu praktiskan untuk dapatkan simpanan tu at least ada. So itu cara antara teknik lah. Sebenarnya banyak teknik-teknik kami cuba ajarkan, tapi itu antaranya yang kami nak fokus. Sekurang-kurangnya kita nampak sikit lah. Kalau tak ada orang bagi tahu, walaupun kita dah tahu hakikat tu, kita bawa RM90 saja, kita boleh spend RM90, tapi kita in denial juga nak bawa 100 sebab 100 ada. Contohnya begitulah, kan. Tadi Puan Ni malah menyebut tentang pengurusan kewangan dan perancangan sebelum kita berdepan dengan sesuatu tekanan dan sebagainya. Tapi apa yang kita saksikan apabila situasi COVID-19 melanda, krisis itu ialah krisis yang memang unforeseen, yang tidak dijangka, ramai orang terlibat, terjejas dan sebagainya. Bagaimana pula cara mungkin AKPK membantu untuk situasi sebegitu, untuk COVID-19 secara khususlah? Seperti mana saya maklumkan tadi, kita ada produk khususnya program pusat kredit, di mana dia akan membantu peminjam-peminjam yang ada masalah untuk membayar balik pinjaman. Jadi untuk mereka yang terkesan dengan COVID-19, mungkin disebabkan pendapatan yang berkurang ataupun kehilangan pekerjaan. Dulu suami isteri bekerja, sekarang pendapatan dah jadi mungkin suami saja yang berpendapatan, isteri dah tak bekerja. Jadi komitmen tu sama, bermakna perbelanjaan bulanan untuk rumah sama, pembayaran hutang sama, tapi pendapatan dah berkurang. Jadi sekarang mungkin mereka ni sedang dalam keadaan tertekan. Jadi apabila mereka datang ke AKPK di bawah program pengurusan kredit, apa yang kita akan buat ialah kita akan restructure balik pembayaran balik pinjaman, dan pada masa yang sama kita akan meletakkan balik kewangan mereka ke landasan yang betul. Sebab kalau kita tengok pendidikan kewangan di AKPK selalu kita bagi panduan untuk pendapatan kita hanya 40% boleh digunakan untuk bayar hutang, kan. So kalaulah sekarang ni pendapatan dah berkurang, 70% daripada pendapatan perlu digunakan untuk bayar hutang, maka kedudukan kewangan sekarang agak tertekan. Maka apa yang kita akan buat bila mereka datang ke AKPK melalui program ni, kita akan susun balik kedudukan kewangan, turunkan balik pembayaran kepada 40% dan selebihnya untuk kos sara hidup. Ini yang general PPK ataupun yang untuk semasa COVID-19, semasa MCO ni? Sebenarnya itu yang general. Tapi untuk mereka yang terkesan disebabkan oleh COVID-19 ni, kita menjangkakan memang ramai orang yang akan pendapatan mereka akan terkesan. Jadi kita memang telah menyediakan satu program perusahaan kredit yang khas untuk mereka. Kan buat masa ni kita panggil PPK Prihatin. So dekat dalam dia memang kita dah siapkan package, memang khas, orang kata dia personalize untuk mereka yang terkesan oleh COVID-19. Jadi kepada mereka yang berminat untuk membuat permohonan, sekarang permohonan AKPK boleh dibuat secara online melalui
website AKPK, customer.akpk.org.my. Masuk ke website tersebut, register, buat kata laluan, kemudian siapkan permohonan dan hantar untuk temu janji dengan kaunselor. Tapi buat masa ini memandangkan dalam keadaan PKP, kita tidak, pelanggan yang membuat temu janji tidak perlu kecawangan AKPK. Kaunselor kita yang akan menelefon untuk membuat telecounselling untuk berbincang dengan berkenaan dengan pengurusan pembayaran balik dan sebagainya. Okey. Bagi mereka yang telah pun menggunakan khidmat AKPK, mana memang dalam program ini, tapi sebab dia memang ada amount yang mereka perlu jelaskan setiap bulan juga mengikut program AKPK kan. Tapi bila COVID-19 melanda, mungkin ada yang tidak mampu walaupun untuk menjelaskan apa yang telah disusun dengan baik oleh AKPK. Kita nak tahu, adakah pula sebarang plan yang berbeza untuk mereka ini ditawarkan oleh AKPK? Tapi sebelum tu kita ada pemanggil di talian. Saya difahamkan Cik Ridwan dari Pulau Pinang. Hello Cik Ridwan. Ya, Assalamualaikum Puan Moderator dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, saya ingin bagi sikit pandangan lah. Kenapa orang pergi kepada APK kan? Apa yang pertama kita tengok pertama ada orang ni bank dia bagi overlap contohnya dia pinjam RM5,000 bulan tahun ni. Kemudian dia dah habis RM5,000, bank bagi overlap. Yang perkara yang pertama tu yang berlaku kenapa? Dia bagi overlap. Yang kedua, dia guna kad kredit. Bila dia guna kad kredit kan, contohnya dia guna RM5,000. Dia bagi had sampai RM5,000. Patutnya bank dia patutnya dia tengok dia ada pinjam dia overlap bank, dia janganlah bagi overlap lagi RM5,000 tau. Bila tu yang jadi keadaan terdesak. Kemudian pepatah Melayu dah kata tak ukur baju di badan. Kadang-kadang kita ni dah tak kita punya pendapatan dah sikit, tapi kita ni berbelanja lebih. Itu yang jadi. Kemudian ada pepatah Melayu kata bapa borek anak rintik. Tu dia bila keluarga jadi macam tu, dia pun belanja lebih. Itu yang keadaan pada APK saya harap APK berurusan dengan bank supaya orang yang ada masalah kewangan ni janganlah pergi pinjam kat kredit tanpa lebih ataupun kat kredit yang bagi pinjam Okey. Kita untuk mengelak saya ahli panel dapat mengulas dalam hal ini. Okey. Baik. Terima kasih Cik Ridwan. Marah Cik Ridwan ni. Bank yang nak kena ikut program sebab kata Cik Ridwan, yelah tawaran-tawaran tu yang mungkin menyebabkan pengguna tergoda dan terjebak, dan kalau nak membantu mereka mungkin institusi juga perlu ada garis panduan yang lebih ketat tu macam mana, ataupun apa yang boleh kita faham daripada situasi ini. Mungkin Cik Mansur ataupun Puan Nurmala? Saya rasa bank memang ada garis panduan untuk mengeluarkan kad kredit. Tapi saya punya komen untuk Encik Ridwan punya soalan ni begini. Memang saya pernah berjumpa dengan pelanggan yang bermasalah ni. Alasan dia senang je. Kad kredit banyak. So bila tanya macam mana kad kredit banyak, macam mana boleh ada masalah? Bank bagi saya ambil. Kan? Bank bagi saya ambil. Itu pengetahuan keuangan jugalah tu. Betul. Sebab tu itulah dia menjurus ke arah pendidikan keuangan supaya pengguna ni boleh menjadi pengguna yang berinformatif. Bermakna mereka tahu menguasai keuangan, berapa banyak berapa kad kredit yang perlu ada, berapa banyak hutang yang perlu dibuat, berapa banyak yang perlu dibayar untuk kad kredit dan sebagainya. Kalau kita nak kata jangan bagi bank membuat penawaran yang macam-macam, seolahnya macam jangan bagi kedai mempromosikan barang mereka. Macam itulah. Yang kita yang beli ni yang masalahnya. Begitu. Okey, baik, kita nak berhenti rehat seketika sebentar lagi, tapi sebelum tu sedikit yang kita tinggalkan tadi untuk mereka yang telah dalam program PPK dan mungkin ada masalah semasa COVID-19, adakah ada sebarang plan untuk mereka? Sebenarnya sekarang buat masa ni selaras dengan pengumuman Bank Negara untuk moratorium yang diberikan oleh bank. Pelanggan-pelanggan AKPK pun sekarang sedang menikmati moratorium tersebut. Okey, mereka pun diberi moratorium yang sama, bermakna penangguhan bayaran daripada bulan April sehingga September. So semua pelanggan AKPK diberi moratorium secara automatik.
dan mereka tak perlu memohon, lebih kurang samalah dengan bank. Ini semua ini yang melibatkan pinjaman yang dibayar kepada AKPK? Yang melibatkan dibayar melalui AKPK, asalkan program mereka masih aktif pada 31 Mac. Walau bagaimanapun memang ada buat masa ni pelanggan-pelanggan AKPK yang telah pun menelefon balik AKPK untuk memberitahu, contohnya mereka telah kehilangan kerja ataupun dah beberapa lama tak menerima gaji. Jadi mereka menjangka bulan Oktober nanti mereka akan mendapat masalah. Okey, jadi sebenarnya perancangan AKPK seperti mana yang kita sediakan pelan khas untuk mereka yang terkesan oleh COVID-19 tadi. Program tersebut adalah kelayakannya untuk peserta yang sedia ada juga. Bermakna package tu kita akan beri kepada peserta yang telah masuk ke dalam program. Sama. Okey. Baik, kita akan berhenti seketika dan kembali semula. Sekali lagi saya ingatkan untuk anda ada sebarang soalan ingin diajukan kepada dua tetamu kita dari AKPK malam ini, iaitu Encik Mansur Ali, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Khidmat Pelanggan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, dan juga Puan Nirmala Subramaniam, Ketua Unit Pengurusan Modul Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK. Anda boleh hubungi kami 0320594624 ataupun 20594625. Ruang bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN. Berehat seketika, kembali selepas ini. Ruang bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN. Malam ini kita bercakap tentang urus bersama AKPK, dan Encik Mansur Ali serta Puan Nirmala Subramaniam dari AKPK bersama-sama dengan kita memberikan penjelasan tentang banyak perkara sebenarnya berkenaan dengan pengurusan kredit dan bagaimana perancangan kewangan perlu dibuat, pendidikan kewangan perlu kita kuasai. Itu semua dalam skop perbincangan kita pada malam ini. Jadi kita nak sentuh, tadi dah sebut sikit pasal moratorium dan juga bagaimana mereka yang telah pun menjadi maksudnya pengguna AKPK lah dalam program AKPK sekarang ini juga sekarang ini menikmati moratorium juga. Dan kalau mereka memilih untuk keluar daripada package ini, bagaimana caranya, Encik Mansur? Baik, sebelum tu saya ingin maklumkan sedikit. Sebenarnya program moratorium AKPK agak berlainan dengan bank. Okey, sebab di AKPK semua jenis pinjaman layak mendapat moratorium. Okey, di bank kad kredit tidak mendapat moratorium. Tapi disebabkan oleh ciri-ciri program tersebut di mana bayaran perlu dibuat melalui satu channel sahaja, maka apabila pelanggan mendapat moratorium, bermakna semua kemudahan pinjaman yang dia ada mendapat moratorium. Termasuklah kad kredit, pinjaman mikro, rumah dan sebagainya. Selain daripada itu, pinjaman-pinjaman daripada institusi yang bukan bank, seperti tekun, PT-PTN, sama, semua dapat moratorium. So berbalik kepada soalan tadi, kepada pelanggan yang bercadang untuk keluar daripada moratorium, sebenarnya apa yang mereka perlu lakukan adalah mudah saja, terus membuat pembayaran. Okey, malah kita menggalakkan pelanggan-pelanggan yang tidak terkesan oleh COVID-19 dari segi keuangan untuk terus membuat pembayaran seperti biasa. Sama macam bank lah, maknanya kalau tak nak moratorium, teruskan juga, cuba kena maklumkan pada AKPK. Ya, AKPK tak perlu maklumkan. Oh, okey. Bayar saja. Secara automatik kita akan terima. Okey, malah kita galakkan sebab kalau moratorium diteruskan, ada kemungkinan kaedah akan bertambah. Pada masa yang sama, mungkin pembayaran balik pinjaman perlu dilanjutkan. Mungkin selama 6 bulan. Jadi lebih baik kalau mereka keluar. Dan sebenarnya belum terlambat kepada pelanggan-pelanggan AKPK, walaupun kita dah memasuki bulan Julai. Kepada mereka yang ingin membuat pembayaran, sekarang pun dah boleh. Masih boleh membuat pembayaran. Selain daripada itu, ada pelanggan AKPK yang dapat moratorium tapi pinjaman mereka tertunggak. Kan, tertunggak tapi belum masuk ke dalam termination. Contohnya tertunggak sebulan. So menjelang bulan 10 nanti, bermakna jumlah yang perlu dibayar sebanyak 2 bulan lah, sebab tertunggak 1, masuk bulan 10 1. Jadi saya menggalakkan untuk pelanggan-pelanggan seperti ini yang ada tunggakan,
ambillah peluang di dalam moratorium ni untuk menyelaraskan pembayaran balik pinjaman. Okey, baik Puan Nimala, kalau kita bercakap tentang pendidikan keuangan, memang kita tahu ramai orang yang risau dan rusing yang mungkin tidak terjejas secara literally dari segi keuangannya semasa COVID pun tetap rasa risau juga, mungkin akan ada kesan tertentu dan sebagainya. Apatah lagi mereka yang memang pergerakan ekonomi mereka bergantung kepada kegiatan harian dan sebagainya. Tapi nak pergi ke AKPK tu dia tak nampak sangat lagi. Dia tak berapa perasan lagi sebenarnya. Apa yang mungkin dilakukan AKPK pada saat ini untuk menambahkan lagi keberkesanan penyampaian maklumat dan membolehkan mereka tahu, mereka reach out kepada AKPK? Alright. Dari segi macam yang diberitahu tadi kan, pendidikan kewangan kita semakin aktif sekarang sebenarnya, sebab apa yang kami dapati daripada ada satu kajian yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan, dia dapati 1 daripada 2 rakyat Malaysia, kira-kira dalam 52.6% rakyat Malaysia merasa sangat tertekan daripada impak COVID ni. 1 daripada sangat, antara kita bertiga ni yang sangat tertekan ni saya lah kot. Okey. Alright, dan kami juga telah menjalankan satu kajian waktu COVID ni di kalangan golongan yang bekerja, didapati tekanan kewangan ni meningkat dalam 35% waktu ni, walaupun mereka ni bekerja So jadi dia ramai yang terkesan sebenarnya. So tu kami dapati kita ni sebenarnya tak bersedia, seperti mana yang Puan Shana bagi tahu tadi kan. Ini satu isu yang kita tak pernah lihat, tak pernah jangka. Betul. So memang kita semua tak bersedia. Tapi dari segi kewangan, memang dari awal kita selalu memberi pendidikan kewangan, menekankan kepada simpanan waktu kecemasan dan sebagainya. Tapi tak dijangka ia memang sangat-sangat diperlukan di waktu ni. So jadi pendidikan kami pun semakin giat. Kami berusaha waktu MCO, waktu PKP pun kami menjalankan pendidikan kewangan melalui dalam talian. Kami mewujudkan modul percuma mengharungi cabaran. Macam mana nak mengharungi cabaran waktu ni. So antara perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seseorang individu ialah kenali apa pendapatan dia. Okey, pendapatan dia dari segi gaji dia, bisnes dia kalau terjejas, ataupun dari segi bantuan yang dia terima. Dia kena catatkan dan kenal juga di mana dia boleh dapat bantuan, sama ada daripada bantuan kerajaan negeri dan sebagainya, mana dia boleh dapat. So berapa jumlah yang sebenarnya dia ada. Lepas tu dia kena kenal perbelanjaan dia. Apa perbelanjaan asas dia, apa perbelanjaan penting dia, macam sewa rumah, sebab mungkin moratorium dia tak bayar pinjaman, tapi yang menyewa dia ada membayar juga so jadi bil utility dan sebagainya. So dia kena analisa berapa sebenarnya yang diperlukan di sini. Lepas tu dia kena fahami cukup tak cukup. So apa rancangan dia seterusnya, bagaimana nak meningkatkan pendapatan. So kita tak boleh membuat kiraan ni dalam fikiran. Dia kena ditulis supaya nampak memang tak cukup, memang cukup, perlu ke saya mengambil moratorium, tak perlu ke, boleh tak saya continue. Sebab ada yang rasa dia perlu ambil moratorium, tapi sebenarnya kalau dibuat kiraan dia tak perlu. Dan duit moratorium ni sebenarnya terlalu lebih untuk yang dia tak bayar pinjaman ni, sekarang ni lebih kat dia. Dan dia gunakan untuk perbelanjaan lain mungkin. So jadi dia kena kenal perlu ke tak perlu. Kalau dia buat benda tu sekarang, dalam modul kami pun kami ngajar, dia ada kalkulator, so dia boleh tengok kalau tak perlu teruskan bayaran moratorium tu sekarang, teruskan bayaran pinjaman tu sekarang, macam biasa, tak salah. So jadi itu yang kami galakkan, kenal dulu. Lepas tu kami juga menyentuh dari segi fikiran minda, mentalnya, sebab stres kan. So kami juga selitkan cara mengurangkan stres parti, sebab kalau nak tengok kewangan ni, kita kena tenang dulu. Kena tenang, fikiran kena tenang. Kalau bercelaru ke sana ke sini, tak boleh. Kita tak akan dapat penyelesaian, sebab kita fikir nak buat tu, nak buat ni. Dan sekarang ni ramai fikir nak mulakan bisnes, especially dalam talian, sebab tengok kawan-kawan jual benda dapat duit, dia pun nak jual. Tak salah, bagus sebenarnya, especially I think waktu COVID ni dia mengajar kita untuk diversify.
diversify, untuk mempelbagaikan, ya. So jadi buat tak salah, tapi pelajari dulu. Selok belok dia, at least secara asas banyak kursus-kursus percuma. Nanti Encik Mansur juga akan ceritakan ya di mana kami berhubung. So jadi pelajari ya tips-tips dia dan sebagainya sebelum kita memasuki. So jadi kita ada kursus mengharungi cabaran, boleh percaya waktu raya pun kita ada kursus raya prihatin maaf zahir batin. So waktu COVID beraya cara ni macam mana. Lepas tu kami juga ada kursus-kursus yang baru yang kami lancarkan, Do It for Baby. Do It for Baby ni kami lancarkan dalam talian bersama Bank Simpanan Nasional sebenarnya untuk menggalakkan simpanan untuk anak-anak kita. Sebab satu kajian yang dijalankan oleh LPPKN tahun 2015 dulu, dia mengatakan antara faktor yang paling merunsingkan sebuah keluarga tu ialah kos pendidikan anak. So ramai yang risau, runsing, dan saya rasa Encik Mansur juga akan bersetuju, ada juga yang mengambil pinjaman untuk pendidikan anak mereka, ya. So jadi bila dah tak kemampuan nanti ia akan menjadi masalah. So jadi kita nak galakkan kos-kos yang akan kita lalui bila kita tengah pregnant, bila kita bersalin, lepas bersalin, confinement, lepas tu anak membesar sehingga 7 tahun. Lepas tu dalam modul tu juga kami mengajar bagaimana nak kita mengajar anak kita. Sebenarnya kita boleh mula daripada dia 2 tahun. Apa yang kita boleh galakkan pada anak kita supaya kewangan mereka, tabiat mereka dapat dibentuk lebih awal. So kebanyakan ni adalah untuk menggalakkan simpanan bersama BSN. Sebab kenapa bersama BSN, dia ada akaun untuk yang baru lahir, My First. So kita mulakan dengan simpanan. So dah belajar terus buat simpanan, jangan tunggu lama-lama, ya. Untuk 15 tahun, 17 tahun akan datang, maksudnya kita bersedia sekarang. Yes, kena, sebab waktu tu berlalu terlalu cepat. By the time you know, anak dah besar, dah nak masuk college, tiba-tiba tak ada duit rupanya. Tiba-tiba tak ada duit. So macam mana, ya. So jadi itu persediaan. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil di talian, Encik Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Hello Encik Abdullah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit dengan ahli panel. Teruskan Encik Abdullah. Dia ni kita simpatilah dengan yang kena dibuang kerja dan sebagainya kan. Baru-baru ni tengok dilihat dalam surat khabar ke apa ke, ramai yang beratur untuk pergi ke pawn shop untuk gadai dan sebagainya. Begitu terdesak. Jadi yang hutang rumah, macam hutang rumah ya, katalah 2,000 sebulan, tiba-tiba dia kena berhenti kerja, dikatakan April sampai September tidak dikenakan itu bayaran lah. Tetapi interest mesti ada kan. Tapi bagaimana selepas September tu tak dapat lagi kerja dan kita perlukah tuan rumah tu kena keluar daripada rumah dan dikenakan pula tindakan saman, pergi ke court dan sebagainya. Simpati pada mereka ni, bagaimana selepas bulan September, jadi macam mana keadaan mereka ni? Minta pencerahan daripada ahli panel. Terima kasih. Terima kasih Cik Abdullah. Mungkin pandangan sedikit tentang situasi yang boleh berlaku kepada mereka yang ada masalah seperti itulah semasa COVID-19 ni. Baik, terima kasih Encik Abdullah. Sebenarnya Encik Abdullah tadi ada menyebut berkenaan dengan orang yang beratur di pawn shop. Kan? Sebenarnya ada teori lain kenapa orang beratur di pawn shop tu. Dikatakan mereka ni sekarang ni tidak perlu membayar pinjaman dengan bank. Jadi mereka ada lebihan duit dan mereka menebus balik apa yang ada di pawn shop. Teori sebegitu pun ada. Kan, tapi mungkin ada lah yang memang pergi ke pawn shop untuk mendapatkan sumber keuangan untuk digadaikan kan. Tapi ada teori kedua. Berkenaan dengan soalan Cik Abdullah yang kedua tadi berkenaan dengan pinjaman rumah. Menjelang Oktober, November, Disember, sekiranya bank tidak menyambung moratorium, pelanggan memang kena bayar. So kalau bulan pertama tak dibayar, bulan kedua tidak dibayar, bulan ketiga tidak dibayar, pinjaman tu akan jatuh ke peringkat non-performing dan
berkemungkinan bank akan melaksanakan tindakan undang-undang. So itu mungkin terpulang kepada budi bicara bank sama ada untuk meneruskan ataupun tidak. Tapi ruang untuk membuat tindakan undang-undang tu memang ada. Dan sekiranya pinjaman tu terus-menerus tidak dibayar, bermakna berkemungkinan dia akan sampai ke tahap lelong. Okey. So bila dah sampai ke tahap lelong, bermakna kalau rumah dah dilelong, pemilik rumah yang lama tu terpaksalah keluar daripada rumah tu. Okey. So macam mana nak mengatasi masalah tersebut? Sebab itulah mereka yang terkesan dengan masalah keuangan ni, yang tak dapat membayar kad kredit, tak dapat membayar pinjaman perumahan, tak dapat membayar kereta, tak dapat membayar pinjaman peribadi, datanglah ke AKPK. Okey. Kan? Tadi Cik Abdullah sebut macam ni gambaran dia. Dia hilang kerja. Jadi dia fikir Oktober, dia selepas Oktober dia kena bayar. Sekarang ni baru Julai. Jadi mungkin bulan depan saya dapat kerja. Mungkin kalau saya dapat kerja saya boleh bayar balik macam biasa. Betul. Ataupun mungkin ada setengah-setengah job yang tertangguh, tertunda dan sebagainya. Tapi tarikh ataupun tempoh yang sebaik-baiknya untuk mereka perlu nak tunggu dapat job ke tidak ke, kena pergi AKPK juga untuk mendapatkan bantuan. Berapa lama sebelum Oktober, sebelum bermulanya bayaran balik semula? Sebaik-baiknya bermula daripada sekarang. 3 bulan sebelum, lagi cepat lagi bagus. Kalau kita dah dapat bayar lepas tu, bayarlah. Ya, betul. Okey. Dan pergi sekarang, yang tadi yang Cik Mansur tengah cerita tadi tu, apa yang akan berlaku pada mereka bila mereka pergi dan mendapatkan bantuan untuk plan 3 bulan akan datang tu, macam mana caranya? Program perusahaan kredit di AKPK ni memang personalised. Dia akan dibuat mengikut individu. Kan, dia memang ada program yang standard, ada program yang khas untuk individu. Jadi untuk individu yang terkesan dengan COVID-19 memang ada program khas. Kan, pendek kata dekat AKPK ni ada yang duduk dekat dalam menu, semua orang dapat yang tu, tapi ada yang ala carte. So bermakna yang untuk orang ni khas begini. Nak tambah topping semua boleh. Ya, betul. Okey. Contohnya kalau kita lihat sekarang pun kan, katalah kita ada individu yang ada masalah hutang tapi ada masalah untuk membayar, mungkin kita akan buat program di mana setahun pertama mereka hanya perlu membayar faedah dulu, bayaran yang minimum. Kemudian kita akan tingkatkan ke tahun kedua dan sebagainya. Pelbagai kaedah boleh dibuat untuk membantu pelanggan di AKPK, dan biasanya AKPK akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Jadi datanglah ke AKPK. Okey. Maksudnya secara ringkas kita perlu faham bahawa analisis pendapatan dan perbelanjaan sekarang ini tentukan mampu ataupun tidak nak bayar pada bulan Oktober nanti. Kalau tak mampu, tak ada jalan lain, pergi AKPK, begitu. Dan perkara-perkara yang perlu mereka sediakan dulu ataupun kena tulis dulu, macam Puan Mela kata tadi, tulis bagi nampak dulu. Kalau betul dia punya calculation dia memang kena pergi AKPK, apa dia lagi yang kita kena letakkan dalam pengiraan kita tu? Sebenarnya macam Puan Mela cakap tadi, mula-mula kena bertenang. Bertenang dulu. Lepas tu kena buat penilaian. Kan, kita di sepanjang COVID-19 ni kita peka dengan kesihatan kita. Kan, nak pastikan kita punya temperature sentiasa di bawah 37. Macam itulah sepatutnya kita punya treatment terhadap pengurusan keuangan. Kan, kita punya financial health sama. Kita kena pastikan dia punya kadar stabil dia kena dijaga. Jadi untuk mereka yang tidak terkesan, bagus teruskan dengan pengurusan keuangan. Tapi untuk mereka yang terkesan, datanglah ke AKPK. Seperti mana saya maklumkan, di AKPK ada pelbagai package program yang kita boleh berikan kepada pelanggan. Itu di AKPK sahaja atau adakah AKPK ada kolaborasi dengan agensi-agensi lain yang juga boleh membantu? Okey. Di AKPK juga kita ada satu jaringan sinergi sosial dipanggil, di mana banyak agensi-agensi yang memberi manfaat sosial digabungkan di bawah satu payung. Okey, seperti buat masa ni ada Pekiso, ada MDEC, ada Giat Mara, ada Job Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja. Jadi fungsi sinergi sosial ni adalah supaya kita boleh menghubungkan pelanggan-pelanggan kepada agensi-agensi yang lain. Contohnya begini, katalah ada satu pelanggan tadi tu yang kehilangan kerja. So dia datang ke AKPK.
Jadi di AKPK apa yang dia akan dapat adalah pengurusan keuangan di bawah PPK dan kaunseling kredit. Okey, so itu satu. So pada masa yang sama kita boleh hubungkan pelanggan ni kepada Job Malaysia untuk peluang-peluang pekerjaan yang baru. Pada masa yang sama katalah dia tak berminat nak kerja lagi, dia nak kerja sendiri, nak berniaga. So dia memerlukan skill. So kita ada giat mara. Kalau dia perlukan kemahiran untuk marketing, digital marketing, kita ada MDEC di dalam tu. Jadi untuk boleh dihubungkan. Boleh dihubungkan. Dan hubungan ni dia punya referral ni boleh berlaku di setiap point. Bermakna kalau pelanggan ni datang ke Pekeso untuk benefit Pekeso. Pekeso tengok dia perlukan perkhidmatan AKPK. Pekeso pun boleh halakan pelanggan ni ke AKPK. Wow, okey. Ini sangat menarik sebenarnya, dan one stop center tapi beberapa stop lah, maksudnya mereka boleh pergi beberapa point, mereka boleh pergi ke mana sahaja dan mereka boleh mendapat perkhidmatan daripada pelbagai agensi kerajaan. Serta penawaran produk contohnya yang boleh membantu mereka memperkasakan semula ekonomi. Tapi lebih mudah sebab kita malam ni dengan AKPK, jadi lebih mudah jumpa AKPK dulu, tahu apa masalahnya dan kemudian anda boleh dihubungkan dengan agensi-agensi yang lain. Okey, kita akan sambung seketika nanti, tapi sekarang kita berehat untuk kali terakhir. Teruskan menonton siaran Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN, dan siri Ruang Bicara istimewa ini memang kita wujudkan sebenarnya untuk memperkasakan literasi keuangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kita bawakan topik yang berbeza yang boleh membantu anda menguruskan keuangan, memberikan tips, memberikan pengetahuan dan mungkin juga membuka jalan dan laluan untuk kita tahu apa yang tersedia sebenarnya untuk kita semua. Baik, kita ada pemanggil di talian, Encik Ben dari Ceras KL. Hello Encik Ben. Hello. Ya, Encik Ben. Ya, selamat malam. Selamat malam, teruskan soalan. Pada Puan Sarina dan semua ahli panel. Saya nak tanya satu soalan saja. Okey. Bagaimana kalau ada mereka yang meminjam dengan along ataupun kepada inilah yang ceti haram lah. Peminjam yang illegal. Okey. Kalau dia tak sama dengan bank, macam mana nak menguruskan? Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Ben. Yang ini Cik Mansur ataupun Puan Nimala kena jawab. Boleh jawab. Okey. Sebenarnya pinjaman alung ni peminjaman tidak berlesen. So dia memang tidak diiktiraf, tidak ada lesen. Kalau kita lihat yang peminjam wang berlesen ni pun sebenarnya lesen mereka ada daripada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, ya, bukan daripada bank negara. So dia kena memang berhati-hati. Ada yang menggunakan perkhidmatan dia kata berlesen tapi sebenarnya tidak berlesen. Dia kena berhati-hati. Bukan berlesen dengan bank negara maksudnya, ataupun tak berlesen terus. Tak berlesen terus. So kena berhati-hati. Dia boleh cek ya sama ada yang ni memang betul berlesen di website, di laman web Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Bersama dengan pajak gadai pun sama ya. Tapi bagi pinjaman wang tidak berlesen ni alung kalau disebut, kami tak dapat nak menstruktur semula sebab dia tak sah, dia tak legal ya. Tapi kami ada berkolaborasi, ada kenalan dengan agensi-agensi lain, NGO sebenarnya yang membantu. Jadi kami boleh rujuk, tetapi mereka perlu mendapatkan perkhidmatan di sana. Memang sedihlah boleh dikatakan, ramai bila dia terdesak dia akan ke sana sebab senang dapat pinjaman. Yang paling sedih bila kita lihat dia dah ada pinjaman rumah tertunggak, dia nak selamatkan rumah dia daripada dilelong, dia pergi ke alung kat sini, dia pinjam wang tidak berlesen dan dapatkan duit untuk bayar tunggakan sebab nak selamatkan rumah daripada dilelong. So sekarang dia telah wujudkan dua pinjaman yang sebenarnya yang satu tu pun dia tak mampu. So oleh sebab tu kami memang selalu sarankan datang ke AKPK, tengok bagaimana kami boleh berunding. Jangan mulakan hutang yang memang
senang dapat, susah nak diselesaikan. Dia kata apa ni, kami bukan alung, kami cuma kawan. Cubalah bila tak bayar. Kawan ke tidak? Kawan ke tidak. Tapi kami boleh membantu dari segi merujuk mereka. Kalau Encik Mansur nak tambah apa-apa? Dia begini, rujukan tu memang tadi kita ada menyebut social synergy. Di dalam rangkaian social synergy pun ada seperti mana Mala kata, NGO yang kita boleh merujukkan mereka ke sana. Jadi boleh direkomend kepada mereka yang ada masalah ini. Tapi yang paling mudah kalau terfikir macam nak ambil hutang daripada mereka yang tidak berlesen dan sebagainya, lebih baik pergi AKPK dulu yang memang boleh menguruskannya secara official dan rasmi dengan institusi yang terlibat. Tak ada, dan percuma, tak ada pengeras ke apa, tak ada bayaran apa-apa, boleh terus saja dapatkan nasihat. Baik, ini masalah yang kita sebut lebih awal tadi. Tapi saya nak tekankan sedikit sebab ada stigma memang yang khusus bila cakap AKPK ni. Dia ada macam ni ayat dia, Cik Mansur. Sudah, kalau dah kena AKPK ni dah lah. Bunyi dia tu macam orang takut ni. Kena apa dengan AKPK ni? Dah kena senarai hitam ke? Adakah kena mendedahkan semua? AKPK kontrol duit kita ke? Macam mana ke? Stigma ini tercetus? Dia selalunya stigma ni dikaitkan dengan senarai hitam. Saya pun tak tahu daripada mana datangnya senarai hitam tu. Tapi dia berkaitan dengan laporan kredit individu yang ada di bank negara, dipanggil SIKRIS. Jadi apabila pinjaman dimasukkan di dalam program AKPK, bank perlu melaporkan di dalam laporan kredit tersebut. Maka akan wujudlah kod AKPK. Ada tag dekat situ. Istimewa tu. So bila ada tagging ni, nombor satu dia punya kelebihannya ialah bank tidak akan membuat apa-apa tindakan undang-undang lagi. Baguslah. Kan? Selagi ada tagging ni, pada masa yang sama, selagi ada tagging ni, peluang pelanggan ni untuk mendapat pinjaman baru sangat tipis. Bagus juga, sebab memang pinjaman yang lama pun tak boleh nak bayar lagi. Tapi itulah stigma yang orang ramai maksudnya. Kan, bermakna mereka merasakan seolah-olah macam bila masuk program AKPK ada tagging, terlalu terbelenggu sebab tak boleh ambil hutang baru. Kan, sedangkan saya boleh kata rata-rata pelanggan yang datang AKPK hutang dia pun dah banyak dan hutang dia pun dah bermasalah. Tak perlu ditambah lagi pun. Tak perlu ditambah lagi pun. Lagipun selalu kita menasihatkan kita punya peserta program usaha kredit ni, apabila masuk ke program, ubah gaya hidup. Kan, dan salah satu daripada cara mengubah gaya hidup ialah tidak mengambil pinjaman baru. Kan, orang kata kalau tengah batuk-batuk kenapa nak minum air batu lagi, tunggulah baik nanti. Kan, lagipun tagging ni, kan, stigma ni cuma akan wujud selagi mereka berada di dalam program. So selepas program tamat, rekod di dalam SIKRIS tu akan jadi bersih, dan pada masa tu kalau nak ambil pinjaman baru, silalah ambil pinjaman baru. Tak ada siapa yang akan menghalang lagi. Jadi stigma tu adalah sementara. Itu jawapan untuk masalah stigma ni. Kita ada banyak soalan nak tahu lagi sebenarnya, tapi saya difahamkan AKPK mungkin akan datang lagi pada lain masa bersama-sama dengan kita. Tapi untuk 3 minit yang terakhir ini, mungkin ada sebarang peringatan yang nak disampaikan terlebih dahulu kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton sekarang ni untuk episod kali ini. Puan Nimala, Encik Mansur. Saranan kami bersama FEN, kami sarankan, sebab seperti mana yang Encik Mansur ceritakan tentang social synergy, jaringan pendidikan ni pun sejenis social synergy juga, berserta dengan Bank Negara, Security Commission, PIDM, EPF, PNB, kami MOE berserta, kami bersama nak memperluaskan, meningkatkan tahap keliterasi kewangan. So jadi saranan kami ialah pilih, kami pendekkan, saya pilih untuk urus tu kita pendekkan, utamakan perancangan, urus, raih simpanan. So kalau perancangan, kalau kita lihat perlu bezakan keperluan dan kehendak, buat budget, impulse purchase, kalau impulse purchase ni, kalau kita lihat secara online ni sekarang baru-baru ni banyak, sebab kita lihat sales online pun meningkat, so jadi jaga, utamakan perancangan, raih simpanan,
kita dah lihat simpanan tu penting, so tolong utamakan simpanan. Tapi kat sini mungkin ramai yang argue juga macam mana nak simpan, duit tak ada, tak cukup duit tak pun. cukup. So jadi kita kata simpanan tu jangan fikir yang besar, fikir yang kecil. Walaupun RM1 sehari pun dia simpanan. Ya. RM1 sehari pun boleh jadi RM365. Ya. So jadi utamakan raih simpanan, tingkatkan simpanan kalau boleh, ubah gaya hidup seperti mana Encik Mansur ceritakan tadi. Kalau dulunya berbelanja seperti ni, kalau sekarang rasa tak mampu, ubah. Kita tak minta abaikan, tapi tolong ubah atau kurangkan. Kita kena kenal dulu, ya, ubah gaya hidup dan fokus pada kesejahteraan kewangan. Ya, fokus pada perlindungan, penjagaan risiko, pelaburan, pembinaan harta. So fokus pada kesejahteraan kewangan tu bersama dengan kesihatan. Okey. Baik, sedikit saja masa Encik Mansur nak ingatkan pada rakan-rakan kita sedang menonton cara untuk mereka menghubungi AKPK dan pergi ke AKPK kalau ada masalah, bermula dari sekarang, bukan tunggu Oktober maksudnya, yang paling mudah sekali sekarang ini Cik Mansur? Ada beberapa channel. Okey, nombor 1 untuk terus memohon terus ke customer.akpk.org.my. Okey, kalau kurang pasti pergi ke website AKPK, www.akpk.org.my. Di situ akan ada satu link dan kod untuk pelanggan-pelanggan menghantar apa yang mereka perlukan. Selain daripada itu, boleh telefon kita punya call center 0326167766. Segera hubungi AKPK untuk mendapatkan bantuan. Dan selain daripada itu, pesanan daripada saya, khidmat AKPK adalah percuma. AKPK tidak ada melantik apa-apa ejen untuk berkhidmat bagi pihak AKPK. Okey. Baik. Terima kasih kita ucapkan Encik Mansur Ali, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Khidmat Pelanggan AKPK, dan juga Puan Nimala Supramaniam, Ketua Unit Pengurusan Modul Jabatan Pendidikan Kewangan AKPK, bersama-sama dengan kita pada malam ini dalam ruang bicara Jaringan Pendidikan Kewangan FEN. Terima kasih untuk anda juga yang menonton sepanjang sejam ini. Urus bersama AKPK. Jumpa lagi pada lain masa, insya-Allah. Saya Wan Syarina, ini Bernama TV.